Peristiwa ini terjadi pada seorang banduan yang didakwa atas kesalahan membunuh mangsa di kedai salon di Jalan Taar, Kuala Lumpur pada Februari 1997 di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kes bunuh tersebut, 3 mangsa mati ditikam banduan tersebut di bahagian kepala dan leher menggunakan parang. Hukuman gantung sampai mati diberikan Mahkamah Tinggi pada Jun 2000. Banduan ini menunggu untuk digantung dalam bilik akhir di penjara Kajang. Rayuan banduan atas hukuman gantung yang dikenakan telah ditolak Mahkamah Rayuan pada Mei 2003 dan ditolak Mahkamah Persekutuan pada Ogos 2008. Ini bermaksud hukuman gantung sampai mati dikekalkan. Banduan ini cuba mendapatkan pengampunan dari Lembaga Pengampunan untuk mengenepikan hukuman gantung tetapi ditolak pada November 2013. Ini bermaksud nasib banduan mungkin berakhir di tali gantung. Tarikh 14 Mac 2014 kemudiannya ditetapkan sebagai tarikh banduan digantung. Banduan ini hanya menunggu hari untuk dihukum gantung. Tanpa alasan yang didedahkan, hukuman gantung tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ini memaksa banduan tersebut meringkuk lagi dalam bilik akhir penjara Kajang. Bilik akhir adalah bilik yang menempatkan banduan sebelum banduan digantung sampai mati. Suspek ditempatkan di bilik akhir bermula Jun 2000. Tarikh Jun 2000 hingga Mac 2014 menunjukkan banduan ini menunggu hampir 14 tahun. Dalam tempoh masa tersebut banduan ini telah mengalami masalah mental dan kesihatan yang serius. Laporan kesihatan daripada Hospital Bahagia Ulu Kintar mengesahkan banduan ini mengalami masalah mental skizofrenia. Banduan ini menjadi gila kerana terpaksa menunggu dalam tempoh masa yang lama dalam bilik akhir. Peguam dilantik mewakili banduan tersebut bagi menyaman Ketua Pengarah Penjara Kajang yang dipersalahkan kerana menyebabkan banduan menjadi gila. Tempoh terlalu lama menunggu sebelum hukuman gantung dibuat adalah salah tidak berperi kemanusiaan dan kejam. Kelewatan dalam menjalankan hukuman mati sehingga menjejaskan kesihatan mental banduan dianggap melanggar kebebasan diri perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Peguam kanan Persekutuan iaitu Jabatan Peguam Negara yang mewakili Ketua Pengarah Penjara berhujah, Mahkamah Persekutuan telah pun memutuskan hukuman gantung dikenakan pada banduan dan ini bermakna banduan tidak boleh dilepaskan dan dibebaskan. Isu yang menjadi perdebatan ini berterusan hingga ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Panel hakim perlu memutuskan sama ada boleh atau tidak hukuman gantung sampai mati dikenakan pada banduan gila. Pada November 2016, panel hakim Mahkamah Rayuan yang Ahmad Arif, Abang Iskandar, Barjis Yosh dan Nalini Fatman Adam memutuskan banduan tidak perlu digantung. Panel hakim memutuskan hukuman gantung sampai mati tidak boleh dikenakan pada banduan yang gila. Merujuk kepada keputusan kes Mahkamah Agong di India, Syed Rugal Chauhai, dengan ini banduan masih lagi mempunyai hak untuk mengemukakan hak-hak walaupun banduan tersebut hanya menunggu hukuman gantung dilaksanakan, merujuk kepada kes Mahkamah Persekutuan Lee Wan Wo. Mahkamah Rayuan memutuskan banduan ini dilepaskan dari hukuman gantung dan diarahkan untuk dibicarakan semula di Mahkamah Tinggi. Persoalan kenapa hukuman gantung ke atas banduan ini ditangguhkan terlalu lama masih menjadi misteri dan tidak terjawab sehingga ke hari ini. Isu kelewatan melaksanakan hukuman gantung pernah diutarakan dalam kes Mona Fandi di mana suspek dalam kes tersebut menunggu selama hampir 2 tahun bagi mendapatkan pengampunan dari Lembaga Pengampunan tetapi akhirnya ditolak dan hukuman gantung akhirnya tetap dilaksanakan.
Laporan penuh penghakiman kes ini boleh dirujuk dalam kes Michael Phillips Pirce lawan Ketua Pengarah Penjara Kajang 2017 1 MLJ 472 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Boleh tak kau hormat dekat dia sikit? Dan kau tu dah bersedia? Aku memang dah bersedia. Dan aku tak bersalah. Kenapa perlu aku hormat orang macam dia? Dia bersama macam kita faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dari mana? Kau tak perlu tahu dia dari mana. Dan macam mana dia boleh dalam sini. Baik, dia bersama juga macam kita. Sampah kau tahu. Mana tembok batu sini panas? Kau jangan bagi aku panas pula! Oi! Dekat neraka ada lagi panas tak? Apa? Kau ingat abang kau nak colek batu kat neraka sekarang? Weh! Sudahlah! Masa kita tak panjang! Antara manusia yang tahu bila dia akan mati, ialah banduan akhir. Banduan akhir ialah banduan yang melakukan jenayah, yang berat mengalami proses kehakiman, kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan akhirnya akan dihukum dengan hukuman gantung oleh hakim. Jika hukuman gantung itu dibacakan pada hari Isnin, maka gantung hingga mati dilakukan oleh semua banduan akhir beragama Islam pada hari Jumaat. Apabila seorang banduan akhir dihukum gantung sehingga mati, maka namanya di ketika itu akan menjadi banduan akhir, dan biliknya akan diasingkan. Nama biliknya adalah sel akhir. Katakanlah hakim menjatuhkan hukuman pada hari Isnin ketika itu. Bagi kehidupan harinya ialah hari Selasa, Rabu dan Khamis sahaja. Waktu hakim baca, maka ini dijatuhkan hukuman gantung sampai mati yang akan dilaksanakan pada hari Jumaat ini, di antara jam 6 pagi hingga jam 7 pagi. Ianya mesti prosedurnya begitu. Kalau hukumannya dibacakan pada hari Ahad, Jumaat dijatuhkan hukuman, maka bagi kehidupannya sehari sahaja lagi. Orang yang namanya banduan akhir ini selesai hakim membaca keputusan, lututnya sudah tidak boleh berdiri, sebabnya adalah dia tahu dia masih boleh bernafas, hanya 3 atau 4 hari sahaja lagi. Air mata pula sudah berlindangan sejak dari mahkamah lagi. Balik ke penjara, warden akan suruh asingkan barang-barang dan mesti dipindahkan ke sel belakang sekali seorang diri. Di ketika itu, kita akan lihat bagaimana banduan akhir menghabiskan kehidupannya setiap kali membaca Al-Quran. Apabila ustaz agama yang pergi ke situ, majlis percakapan dan nasihat itu akan dipenuhi dengan tangisan air mata.